Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengelokkan amalan-amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati saudara imam kita, Sudah jadi kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, semuanya bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya pada malam yang berbahagia ini. Kita sama-sama dapat berada di masjid ini insya-Allah untuk solat berjemaah, kemudian kita dapat melapangkan masa kita untuk berada dalam majlis ilmu sementara menanti masuknya waktu isyak. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melakukan kebaikan. Allah pilih kita untuk kita buat benda baik dan Allah pilih kita untuk meluangkan masa untuk kita beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berada di masjid ini serta anggota tubuh badan kita ini semuanya harap menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada di hari akhirat kelak. Ini semula menjadi saksi-saksi kepada kita insya-Allah. Pada hari akhirat kelak mulut kita ni ditutup. Sebenarnya kita sudah maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya pada hari itu kata Allah, kami tutup mulut, tutup mulut. Kami tutup mulut mereka dan yang akan berkata adalah wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ni, kan? Allah SWT menggunakan tangan-tangan kita ni akan menjadi saksi, akan berkata-kata pada hari akhirat kelak. Mereka ni akan menjadi kesaksian. Kaki kita juga, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita juga akan menjadi saksi terhadap apa yang kita buat masa di atas muka bumi ini. Ini saksi kita. Jadi mudah-mudahan apa juga yang kita buat pada malam ni
semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan kita bahawa memang kita benar-benar melakukan amal ibadah. Tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya sambil-sambil duduk belek-belek kita lama kan, saya terjumpa saya buat macam saya dengar satu kuliah ni Ustaz Fahrul Makjoy bagi. Kemudian saya buat dalam bentuk kerangka lah, kerangka. Dia kata manusia ni terdiri daripada dua komponen. Ni semua saya dah maklum ni, cuma sekadar bila saya tengok balik tu kan, rasa macam nak cerita untuk malam ni mukaddimah. Kita ni ada zahir dan ada batin. Zahir kita maknanya jasmani kita, fizikal kita lah, itu zahir. Batin kita rohani kita, jiwa kita, perkara dalaman, itu batin. Yang berbentuk dalaman lah kan, perasaan, emosi kita, itu batin. So manusia ni terdiri daripada dua asas, dua komponen, zahir dan batin. Dan dinyatakan kedua-duanya ni diperlukan kepada makanan. Dua-dua ni perlu kepada makanan. Zahir perlu makanan, batin juga memerlukan makanan. Apabila kita perlukan makanan pula dia bagi kepada dua. Satu makanan yang baik, satu makanan yang tak baik. Satu makanan yang baik, satu yang makan tak baik. Kalau kita makan makanan yang baik, insya-Allah fitrahnya kita akan jadi sihat. Kita makan benda yang elok, kita jadi sihat. Kalau zahir kita dapat makanan yang baik, zahir kita akan jadi sihat. Kalau zahir kita dapat makanan yang tidak baik, maka zahir kita akan jadi sakit. Sama juga dengan batin. Batin kita juga perlukan makanan. Kalau makanan batin kita ni makanan yang tidak baik, maka hati kita, batin kita akan jadi tak sihat. Kalau batin kita mendapat batin yang baik, makanan yang baik, insya-Allah batin itu akan menjadi sihat. Jadi kalau kita lihat sini dia kata ada dua, zahir dan batin. Zahir kalau dia sihat, fitrahnya kita akan jadi manusia tu, dia akan jadi sonok, akan suka, apa lagi, akan bahagia, akan cergah dan sebagainya. Kalau zahir kita sihat, kuat. Bila kita sihat, bila kita bahagia, bila kita suka, kita akan bersukaria, kita akan berjalan, pergi beauty, itu zahir. Lepas tu kalau orang yang zahir dia tak sihat, dia orang ajak berjalan pun tak nak, orang ajak pergi bercuti pun dia tak nak. Sebab apa? Sebab zahir tak sihat. Kalau zahir ni sakit, biasa kita buat macam mana zahir sakit? Kita akan pergi jumpa doktor lah, kita akan pergi hospital, kita akan pergi klinik. Klinik. Kalau zahir kita sakit, biasanya kita susah hati. Kan, BP kita naik tinggi pun kita susah hati. Hari ni semalam tengok jalan okey, datang hari ni tengok sakit lutut contoh, kita dah susah hati. Semalam telinga kita dengar elok, hari ni rasa macam tak apa nak, tak mahu nak dengar, kita susah hati. Semalam jantung kita okey, hari ni kita bangun pagi, jantung kita laju, zahir kan, jantung kita laju. Fitrahnya kita akan rasa susah hati, kita akan risau. Bila kita risau, kita akan pergi ke hospital lah, pergi jumpa doktor, pergi klinik, kita cek. Okey. Itu dia sebut lagi. Saya petik ni, saya catat apa yang Ustaz maksud. Jadi bila kita pergi ke hospital ni, dia ada dua proses. Dia kata. Satu, kita buat pemeriksaan. Satu lagi, kita dapatkan rawatan. Kan, kalau kita pergi klinik, kadang kita cek-cek je. Oh, tak ada apa. Balik kan. Ni balik rehat, minum air masak kata. Ya. Ada masa kita pergi klinik, kita pergi hospital. Oh, ini tak boleh ni. Ini kena ambil ubat ni, kena makan ubat ni. Mana kita perlu kepada rawatan. Okey, dia kata kat sini saya tulis. Kita akan ikut sepenuhnya apa yang doktor suruh buat. Kita akan makan ubat semua ikut macam mana yang doktor suruh. Kalau
sehari 3 kali makan, dua biji selepas makan dan sebagainya, kan? Memang kita akan ikut apa yang doktor suruh. Itu memang fitrah kita dalam fitrah. Kita tak berani nak lebih ataupun nak kurang. Itu kalau kita sakit zahir, kita pergi hospital, apa yang doktor suruh buat, kita akan ni. Kalau dia kata okey, minggu depan datang lagi, minggu depan mesti kita akan datang, walaupun kita dah rasa kita dah sihat. Sebab apa? Sebab doktor suruh, kan? Kita percaya kepada doktor. Itu kalau zahir. Kalau batin pula sakit, dia akan menyebabkan hati kita, batin kita, hati kita tak tenang, akal kita pun jadi tak berapa nak stabil, kan? Jadi batin pun ada sihat dan sakit. Kalau batin hati kita yang sihat di sini, kita mudah untuk melakukan ibadah. Batin. Maksiat kita tak buat, kita akan jadi seorang yang pemurah, sabar, redha. Kita menjaga hubungan baik sesama kawan-kawan, hubungan silaturahim. Ini kalau kita batin kita okey. Kesannya bila kita rasa nak buat ibadah, maka mudahlah untuk kita ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu dan sebagainya. Maksudnya kita boleh datang ke rumah Allah ini sebab apa? Sebab batin kita, hati kita sihat, hati kita kuat. Kalau hati kita sakit, belum tentu boleh sampai ke rumah Allah. Walaupun zahir kita kuat, hati yang baik, dia akan pergi ke tempat yang baik-baik, dia akan buat benda-benda yang baik. Kalau sakit, hati sakit, biasanya orang yang jiwa dia ni ada masalah, kan? Dia akan melakukan maksiat, solat mungkin dia tak buat, ibadat dia tinggal dan sebagainya. Ini orang yang hati dia ada masalah, hati dia sakit. Bila hati sakit ni, macam lah, dia memutuskan hubungan silaturahim, dia hasad dengki dengan orang, fitnah sebagainya. Ini orang yang hati sakit. Bila hati sakit ni, tempat dia nak pergi mana? Dia akan pergilah tempat-tempat yang tak baik, majlis-majlis yang tak baik. Itu tanda hati sakit. Bila hati sakit, kalau tadi zahir sakit disebut kita pergi hospital. Hati sakit, kita pergi ke majlis-majlis ilmu, pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat untuk kita nak mendalami agama. Disebut itu. Sama juga macam tadi juga. Kalau pergi hospital tadi ada dua, kan? Satu pemeriksaan, satu lagi rawatan. Mari masjid ni pun sama tak? Satu pemeriksaan, satu rawatan. Maksudnya apa? Kalau pemeriksaan ni, contoh kan, Ustaz dah mengajar kat depan ni, tadi kita ada ceramah Maulid Rasul, kan? Apa yang Ustaz sampai kat depan ni, mungkin benda tu kita dah sedia maklum lah. Itu cuma pemeriksaan. Maksudnya kita, apa yang Ustaz sebut tu, aku dah buat dah, aku hubungan silaturahim tak ada masalah, kan? Sedekah okey, buat ibadat okey, solat tak tinggal, aurat jaga dan sebagainya. So itu sekadar pemeriksaan. Kita datang masjid, pemeriksaan. Lebih kepada peringatan je. Macam yang mungkin saya duk baca depan ni, kan, benda yang biasa-biasa je. Yang tuan-tuan dan perempuan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang memang dah sedia maklum. Itu pemeriksaan. Kita disebut sebagai muhasabah. Untuk kita muhasabah. Sebab tu dalam pemeriksaan ni, ada orang, dia disebut, ada orang dia jenis tak kisah. Ada orang dia ambil kisah. Sebab, alah ni aku okey, cuma just nak semak je, nak muhasabah je. Satu lagi, rawatan. Kita duduk dalam majlis ilmu, kuliah-kuliah maghrib, kuliah di masjid-masjid ni. Rawatan ni maksudnya apa? Bila ustaz-ustaz sebut kat depan ni, oh yang ni aku belum settle, aku belum buat. Tak pun aku dah buat, tapi mungkin keluarga ada masalah kat sini. Mana belum settle. Itu untuk rawatan. Itu untuk rawatan. Bila rawat, sama macam tadi lah. Apa yang
doktor tadi suruh buat, makan ubat, kena ikut. Sama juga bila kita duduk dalam majlis ilmu, kuliah-kuliahan maghrib dan sebagainya, bila benda tu melibatkan dengan kita, yang kita ni perlu rawatan, apa yang ustaz suruh, apa yang untuk kita suruh di depan, maka kita kena buat, kita kena patuh. Sama juga macam penyakit zahir tadi. Itu sepatutnya. Tapi dalam ramai-ramai ni, dia kata, ada juga yang tak ikut, tak nak berubah, walaupun dia tahu bahawa memutuskan hubungan silaturahim adalah haram, Allah marah, Allah laknat, kan? Dia tahu dia ni termasuk orang yang memutuskan. Dia ada pilihan, kadang-kadang dia buat, sama ada dia buat ataupun dia tak buat. Jadi rugilah bagi orang yang dia memang perlukan rawatan ini, tapi dia tidak berubah, dia tak buat, rugi. Kita nak, kalau pemeriksaan, alhamdulillah, untuk kita muhasabah, untuk kita tingkatkan kita punya semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kena tajuk yang berkaitan dengan rawatan penyakit hati kita, maka wajib kita ubah. Wajib kita. Ni saya cakap ni untuk diri saya sendiri. Itu yang sebab saya catat apa yang dinyatakan oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Maknanya dalam hidup kita ni, kita kena perbaiki diri kita zahir, kita kena jaga diri kita, kena jaga diri kita di aspek zahir dan juga batin, sebab itu komponen kita, komponen kita. Jadi mudah-mudahan sebagai mukadimah pada malam ni, kita dapat mengambil manfaat, insya-Allah. Tapi saya harap mudah-mudahan apa yang kita baca kat depan ni, dia cuma orang kata apa, pemeriksaan dah, bukan rawatan. Bukan rawatan. Baik, panjang sikit mukadimah pada malam ni. Sebab bila baca-baca tu macam rasa nak kongsi pula. Mungkin saya pernah kongsi dah kot sebelum ni, kan? Tapi dah lama, kan? Baik. Tuan-tuan dan puan ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kitab Adabul Mufrad kita yang disusun oleh Amirul Mukminin Imam Al-Bukhari ini. Kita sambung bab yang bab yang ke-37. Bab yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-37 iaitu bab ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Bagi yang ada kitab muka surat 66. Bab ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Bab pada menyatakan, belajarlah daripada nasab kalian, barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan. Nampak tak? Muka surat 66. Itu bab pada menyatakan, belajarlah daripada nasab kalian, barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan kalian. So bab ini Imam Bukhari susun ni, dalam bab ini nak menceritakan tentang suruhan untuk kita, anjuran kepada kita untuk kita mengetahui nasab keturunan kita. Kan? Mungkin yang minggu lepas tu ada sikit dah, kita cerita sikit, kan? Jadi malam ni kita sambung tentang anjuran untuk kita belajar, untuk kita mengetahui nasab keturunan kita. Setiap orang ada keturunan, ada salah silah dia, salah silah. Sebenarnya saya sebut sebelum ni, contoh macam saya, yang setakat yang saya tahu, kan? Nama saya Muhammad Nasri bin Abdullah, Abdullah bin Maknur, Maknur bin Idris. Idris bin tu saya dah tak ingat dah, saya cari tak jumpa. Itu saya. Kalau macam anak saya Nawar Raudah binti Muhammad Nasri bin tu sunan. Ustaz Ghani boleh sampai mana Ustaz Ghani? Cuba ingat tengok. Siapa boleh sampai 5 level ataupun 6 level? Boleh? Kami boleh? Azmi pangkat, itu pangkat. Makat. Megat. Oh, sampai ke megat. Siapa boleh yang sampai banyak lah? Kot saya nak tengok, kan? Saya sampai setakat tu je. Berapa level tu? Muhammad Nasri bin Abdullah bapak saya lah. Abdullah bin Maknur, tok saya. Maknur bin Idris, moyah dia.
Atas tu dah tak ingat. Dah tak ingat. Siapa boleh lebih dia? Boleh lebih? Ha? Sampai ketiga ya? Takkan kot, kan malah nak cerita ni. Sebab ada orang dia memang suka ni, dia suka cari keturunan. Dia suka cari. Tuntutan ni bagus kan? Sebab banyak hikmah bila kita tahu keturunan kita ni. Kan? Baik, kita baca hadis dia. Hadis ni ada hadis Hasan hadis Hasan asal. Hadis mauquf. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Attab bin Bashir an Ishaq bin Rashid an Zuhri qala haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-minbar ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallah innahu liyakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilihi rahim min dakhilatir rahim la auza'hu dhalika 'anil intihaki. Telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Jubair ibn Mut'im bahwasanya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Umar bin Khattab. Dia dengar Umar bin Khattab telah berkata di atas mimbar. Pelajarilah kalian akan nasab-nasab kalian. Ta'allamu ansabakum. Maksudnya suruh kita kenal, suruh kita cari, selidik, ambil tahu tentang nasab keturunan kita ni. Kemudian sambunglah kalian akan kekeluargaan kalian. Dia kata. Thumma silu arhamakum. Lepas kita tahu, kita kenal pasti susul galur keturunan kita ni, kita sambung. Maknanya kita ziarah. Kita carilah, kita buatlah apa-apa program pun untuk kita sambung, untuk kita pertemukan keturunan-keturunan kita ni. Kan? Ada orang, contohlah macam saya tadi sebut tadi Abdullah bin Ma'nur. Ma'nur ni, dia cuma ada 3 orang je anak. Ada 3 orang je anak. Ayah Abdullah bin Ma'nur. Okey, Abdullah tu ayah dia. Abdullah seorang anak dia yang bongsu. Kemudian Maryam dan juga Cik Tom. 3 orang. Ada 3 orang. Maknanya kalau mak saudara saya ni ada 2 je lah. Sebelah ayah saya. Kan? Itu baru 3. Ada lagi yang adik-beradik Mak Nur ni, dia ada lagi adik-adik dia. Ada Jaafar, ada apa lagi? Saya pun tak ingat. Itu pun kalau kita dapat kenal susul galur keturunan kita tu, kalau dapat kita kumpulkan, kita sambungkan hubungan silaturahim tu. Sebab ini adalah nasab keturunan yang dekat dengan kita. Pak saya kata maknanya kalau saya dengan dia sepupu, 2 pupu, 3 pupu macam itulah. Ini kira hubungan dekat. Kalau berdasarkan riwayat ni, selepas kita kenal pasti nasab keturunan kita cubalah untuk silu arhamakum, sambung kan hubungan. Kalau kita sebelum ni tak kenal, maka kita kenal. Kalau sebelum ni kita tak pernah berkenalan, bersembang dan sebagainya, sambung, sembang sejarah. Kalau sebelum kita tak pernah pun pergi rumah dia, kita tahu. Lepas kita dah selidik nasab keturunan kita ni, kita dah tahu ni, ikhtiar untuk kita sambung, untuk kita ziarah dan sebagainya. Dunia hari ni dah mudah kan? Dah mudah. Orang nak berkumpul ramai-ramai, nak menyambung hubungan silaturahim ni, tak perlu lagi orang kata hantar surat, kumpul kat kampung, kat padang, mana-mana. Kalau boleh buat tu alhamdulillah. Dunia internet, dunia dalam talian ni, orang boleh berkumpul
Kalau tuan-tuan masih ingat masa kita zaman Covid dulu kan, nak ke masjid tak boleh, nak apa tak boleh, kita buat bacaan Yasin secara dalam talian. Pak saudara kita meninggal di kampung sana, nak balik tak boleh, nak bergerak tak boleh, macam mana nak buat bacaan Yasin? Buat dalam Google Meet, berkumpul semua, baca Yasin sekejap je. Lepas baca Yasin tu lebih lama Ustaz ni. Sebab apa? Berbual dalam talian. Itu juga cara untuk nak menyambung hubungan silaturahim, menghimpunkan keluarga. Hari ni bila dah boleh gerak, boleh apa ni, dah susah dah nak berjumpa. Kalau dulu saya ingat sebulan sekali ada majlis bacaan Yasin secara dalam talian keluarga ni. Mak saudara tak sihat, masuk hospital, kritikal di Kedah sana. Okey, anak-anak buah pakat. Okey, kita buat bacaan Yasin untuk mak saudara. Semua boleh kumpul. Sebab tu tidak ada alasan kepada kita untuk kita nak memutuskan ataupun untuk kita tidak menyambung hubungan silaturahim tu. Dunia hari ni lebih mudah. Kalau dulu kalau tak ada susah kan, nak pergi, nak kumpul, kos dan sebagainya. Itu antara cara yang kita boleh buat. Seperti yang saya sebut sebelum ni lah, kalau saya di Kedah tu, raya kedua akan ada perjumpaan keluarga tu lah, keluarga Tok Derih tu. Itu pun kadang-kadang dah ramai sangat pun tak sempat nak berkenalan juga. Itu pun masalah juga. Kita pergi satu keluarga kita, tak bercampur dengan orang juga. Duduk keluarga kita je, ambil makan pun lah keluarga kita dekat tu je. Tak bercampur. Sebab apa? Sebab tak biasa. Sebab tak biasa. Kalau orang muda-muda lagi lah, memang tak ni lah kan. Jadi banyak cara. Demi Allah, boleh sahaja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya, dan kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dan saudaranya itu tahu keutamaan, yakni keutamaan pahala orang yang berada dalam hubungan keluarga, dia akan mencegah daripada membinasakannya. Maknanya kalau dia tahulah kelebihan orang yang menyambung hubungan silaturahim ni kan, pasti dia akan usaha sebaik mungkin untuk menyambung. Untuk apa saja cara untuk menyatukan, untuk menghubungkan hubungan silaturahim. Ya. Hadis yang ke 73. Hadis mauquf ni hadis ni sahih. Haddatsana Ahmad bin Yaqub qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr annahu sami'a Abah yuhaddithu 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ihfazu ansabakum tasalu arhamakum fa innahu la bu'da birrahim idza qarabat wa in kanat ba'idah wa la qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan wa kullu rahim atiyatun yawmal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bisilatin in kana wasalaha wa alaihi biqati'atin in kana qata'aha. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah berkata, hafallah nasab-nasab kalian. Dia kata hafaz, jaga. Dia terjemah sini apa? Hafal, dia suruh ingat nama-nama ni. Kan? Hafallah nasab-nasab kalian, kemudian hubunglah kalian akan talian kekeluargaan kalian. Sama ya, maksud dengan hadis yang kita baca yang pertama tadi dengan ni sama je. Maksudnya dia suruh satu kenal, yang kedua sambung. Kerana sesungguhnya tidak jauh hubungan kekeluargaan itu jika ia dekat. Walaupun seorang hubungan darah ia jauh, dan tidak dekat hubungan keluarga itu jika ia jauh. Walaupun secara hubungan darah ia dekat. Dan setiap rahim akan datang kepada hari kiamat di hadapan pelakunya, dan dia menjadi saksi bagi pelaku yang menghubungkannya sekiranya dia telah menyambungnya, dan memutuskannya sekiranya dia telah memutuskannya. Maksudnya orang yang nak menjaga hubungan silaturahim ni, dia akan berusaha mendekatkan hubungan yang jauh. Ini orang yang
orang yang jaga hubungan silaturahim. Dia berusaha untuk mendekatkan hubungan yang jauh. Orang duduk jauh-jauh tu dia akan cuba dekatkan. Manakala orang yang tidak menjaga silaturahim ni, dia menjauhkan hubungan yang dekat. Walaupun duduk dekat, tapi tak nak menghubungkan hubungan silaturahim. Ada tak orang jenis ni? Ada. Ada. Kan? Duduk dekat, duduk sebelah rumah, sebelah kampung, sebelah apa. Tapi hubungan silaturahim terputus. Ini orang yang tak nak sambung. Di hari akhirat nanti semuanya akan menjadi saksi kepada kita. Sama ada kita ni jenis orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim ataupun tidak. Ataupun tidak. Jadi ada dua hadis yang berkaitan dengan nasab ini. Nasab. Dia ada banyak hikmah lah kalau kita tahu. Antaranya bila kita memahami tentang nasab keturunan kita ni, antaranya apabila kita mengenal nasab keturunan kita ni, kita akan menjadi kata ulama, kita akan menjadi seorang yang rendah hati. Rendah hati. Sebab apa? Sebab bila kita tahu, kita akan kenal, kalau kita melihat kepada kesusahan orang dulu dan sebagainya, kan, orang sebelum kita, atuk nenek kita, kita sedar kesusahan mereka, menyebabkan kita ni akan menjadi orang yang insaf, orang yang kita kata, yalah, kalau kita tengok tok nenek kita dulu, dia datang, kita hari ni duduk senang rumah senang. Dia sebut ni, saya teringat arwah tok saya lah, Makno tu. Makno ni kira orang, kalau kampung Hutan Kandis tu, kira ni antara orang yang awal buka kampung. Senang cerita tu lah, buka kampung. Hari ni kita duduk di kampung, dah bersih, dah tak ada hutan, dah tak ada apa, dah semua dah cantik. Tapi orang-orang dulu, atuk nenek kita yang mula-mula buka kampung tu, dia kehidupan dia susah. Hari ni kita senang. Lepas tu bila kita tahu sejarah keturunan kita, kita tahu kan bahawa mak ayah kita pun pernah susah, atuk nenek kita pun pernah susah. Menyebabkan hati kita ni mudah-mudahan kalau hati yang sihat lah. Kalau hati yang sakit ni dia tak rasa apa-apa. Hati yang sihat, batin yang sihat, dia akan rasa keinsafan dalam diri. Betapa susahnya orang dulu. Bila dia rasa macam tu, dia akan kata apa? Tak sebut macam mana maknanya kalau dia nak buat sesuatu, dia fikir dulu. Kan, nak buat sesuatu kerosakan dan sebagainya, dia fikir dulu. Bahawa orang dulu dah bersusah payah. Kan, hari ni kita buat lebih-lebih kurang dan sebagainya. Contoh, orang dulu susah payah nak dapat tanah, bergolok bergadai. Kan, nak buka tanah. Buka tanah ke orang panggil buka kampung dulu kan. Ingat kampung saya tu Hutan Kandis tu memang, lepas tu baru bagi-bagi. Siapa-siapa yang ikut buka tanah tu baru bagi-bagi kawasan. Kalau kita faham tentang tu, hari ni kalau kita nak fikir, nak jual, nak buat sesuatu, kita akan fikir banyak kali. Susah orang dulu nak dapat tanah, kita hari ni mudah, cagar sebagainya. Tu antara kelebihan apabila kita mengetahui nasab kita. Selain daripada itu, antara kelebihan bila kita mengetahui nasab kita, membuatkan kita ni akan rasa cinta dan sayang kepada ahli keluarga kita. Contohlah kan, kita tak kenal saudara kita, duk borak-borak ni, tak kenal, rupanya bila dah sembang-sembang, kau daripada mana? Kedah kat mana? Al-Ustaz kampung apa? Hutan Kandis. Kampung Hutan Kandis tu, saya ada saudara kat situ. Kan? Asal tadi sembang tadi macam kawan-kawan biasa mungkin baru kenal. Bila sembang-sembang, rupanya ada hubungan persaudaraan. Mungkin bukan salah silah keturunan kita, tapi mungkin sebelah mak saudara, pak saudara kita yang ada juga hubungan satu rahim dengan kita. Pernah berlaku kan? Saya macam pernah berlaku. Sembang, rupanya sekampung kita. Sekampung, kira dekat lah kan? Sekampung. Itu kelebihan. Kalau kita mengenali
nasab keturunan kita. Apa lagi? Selain daripada itu disebut juga apabila kita mengetahui nasab keturunan kita ni, umur kita ni diberkati. Umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mungkin bila kita dah tahu, kita akan cuba menyambung masalah rahim. Bila kita buat benda yang Allah suruh, maka kehidupan kita itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya dalam Quran pun Allah sebut, kan? Allah sebut dalam Quran tentang nasab keturunan ni pada hadis dia. Boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Disebut tentang keturunan. Bila sangkakala hari kiamat ni, kan, maka di situ sudah terputus. Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka, dan tidak ada pula mereka yang saling bertanya. Saling bertanya. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 54. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia, yakni Allah pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan, dan wasihra, musaharah, dan adalah Tuhanmu yang maha berkuasa. Musaharah di sini ialah hubungan kekeluargaan, orang kata apa? Dengan sebab perkahwinan. Dengan sebab perkahwinan. Bila berkahwin, lelaki ataupun perempuan, bila berkahwin dengan pasangannya tu, jadi pasangan tu dia akan jadi keturunan kita. Asalnya dia keturunan lain. Contohlah saya, kan. Saya, orang kata apa, salah silap saya Kedah lah. Saya kahwin dengan rumah saya, orang Melaka. Jadi rumah saya itu pun dah jadi masuk dalam keturunan saya. Yang ini disebut sebagai wasihara, musaharah. Keturunan disebabkan apa? Melalui perkahwinan. Perkahwinan. Asalnya dia tak ada keturunan kita, tak ada hubungan yang apa, hubungan silaturahim tak ada. Sebabkan perkahwinan tu jadi hubungan. Baik. Jadi itu hadis yang ke 73 dalam bab ta'allamu min ansabikum ma taslu bihi arhamikum. Baik. Seterusnya, bab yang ke-39. Bab hal yaqulul maula inni min fulan. Bab ada menyatakan bolehkah hamba berkata, seorang hamba ni dia kata, sesungguhnya aku ni daripada kabilah ini, keturunan ni. Dia hamba, kan? Boleh tak dia kata aku ni daripada keturunan ni? Hadis ni ada dhaif lah, dia dhaif. Hadis yang ke-74, 74. Hadis mauquf. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Wa'il bin Daud At-Taimi qala haddatsana Abdul Rahman bin Abi Habib qala li Abdullah bin Umar mimman anta qultu min Taimit Tamim qala min anfusihim aw min mawalihim qultu min mawalihim qala fahalla qulta min mawalihim idza. Daripada Abdurrahman bin Habib bin Abi Habib, beliau telah berkata, telah bertanya kepadaku Abdullah bin Umar. Telah bertanya kepadaku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada kabilah mana engkau ni? Kemudian aku menjawab, dari suku Taim, yakni salah satu suku daripada Bani Tamim. Kemudian beliau berkata, dari kabilah mereka atau hamba mereka? Keturunan betul ke ataupun daripada hamba? Maula ni maksudnya hamba. Kemudian aku berkata, dari golongan hamba mereka. Kan? Bukan daripada kabilah Bani Tamim tu. Maksudnya hamba kepada kabilah Bani Tamim tu. Abdullah bin Umar berkata,
mengapa tidak engkau katakan dari golongan hamba mereka? Maknanya tak boleh, kan? Kena bagi tahulah ni keturunan daripada hamba kepada kabilah Bani Tamim. Ya. Dia sebut dalam syarah hadis ni ada hadis dhaif kerana dalam ini ada nama Allahumma shalli ala Muhammad. Abi Habib itu dia ni disebut sebagai majhul. Majhul ni maknanya dia tidak dikenali. Dalam sanad tu tidak dikenali, sebab tu dia menjadi hadis dhaif. Jadi maksud sini maula, yakni orang yang dimerdekakan itu tidak boleh menasabkan dirinya kepada kabilah orang yang memerdekakannya secara langsung dan menyembunyikan hal berkaitan dengan diri dia. Maula di sini maknanya hamba tu dia tidak boleh menasabkan diri dia kepada kabilah kaum yang memerdekakannya. Dia dulu hamba kepada kabilah ni. Bila kabilah tu memerdekakan dia, tak boleh kata aku daripada keturunan ni. Tak boleh. Itu maksud riwayat ni lah. Okey, jadi bab yang itu saya ringkas bab yang ke-39. Saya tak payah baca panjang lah, maksudnya ini hadis dhaif saja. Cuma disebut di sini bahawa yang disusun oleh Imam Bukhari ni, bab berkaitan dengan keturunan ni pun, kata hamba pun dimasukkan juga di sini. Walaupun kita ini dah tak ada hamba kan, tapi dalam riwayat ada dinyatakan. Baik. Sebenarnya adalah hadis yang ke-40. Hadis ke-40 ni panjang. Panjang. Jadi saya ingat saya tak bacalah malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bukan minggu depan lah. Minggu depan raya lah. Minggu depan di Pabali. Di Pabali. Saya balik kampung. Hari Sabtu tu balik kampung. Kakak saya buat kerja kahwin anak dia hari Senin. Sekolah cuti sampai hari Rabu saat ni. Itulah saya tadi saya ingat tempat kerja saya pun sampai hari Rabu lah. Tandanya punya cuti sehari je. Terus Selasa Rabu tu kena ambil cuti lah. Jadi saya balik kampung hari Sabtu. Jadi kuliah minggu depan ditangguhkan lah. Itu dah confirm lah tu, insyaAllah kan? Lama tak balik kan? Kakak sulung saya dibuat kerja kahwin anak dia yang nombor 3. Nombor 3. Maksudnya hujung tahun balik lagi sekali tak? Balik Memangkah pula. Balik mengundi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni berkaitan dengan nasab keturunan ni kita ambil pengajaran lah. Maknanya tadi kalau kita ni orang yang menjaga keturunan kita ni, kita dah tahu, dia jadi misalnya pemeriksaan muhasabah je. Tapi kalau kita orang yang tak ambil berat tentang hal keturunan ni, mungkin bila kita baca tajuk ni tentang kepentingan untuk menjaga, mengetahui, mempelajari tentang nasab keturunan kita ni, mungkin kita boleh ambil tindakan lah kan. Kita sambung kita usaha mencari nasab keturunan kita. Kalau bukan kita pun mungkin kita ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya mengenali kan nasab keturunan kita, insya-Allah. Baik, yang baik daripada Allah, yang kurang tu semua daripada datang daripada kita sendiri. Minta ampun, minta maaf daripada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.